Waris Jarian tu adalah karakter yang paling susah dan tak mungkin saya akan buat lagi lah. InsyaAllah tak mungkin lah. Tak mungkin Tak mungkin, tak mungkin. Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan Ruang Temu di mana kita akan merungkai segala persoalan di sebalik nama seorang pelakon dan di sebalik sesebuah filem. Dan hari ini saya bersama dengan tetamu yang cukup saya hormati dan cukup istimewa. Kita bersama dengan Abang Rusdi Ramli. Sihat Abang? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, persoalan yang pertama. Okey. Nama Rusdi Ramli dalam arena lakonan, filem maupun drama. Sebelum ke arah lakonan, siapakah Rusdi Ramli? Saya anak kepada seorang pelakon. Saya rasa sampai sekarang ada yang masih tak tahu saya anak kepada Nurul Ghani. Ada. Baru dalam bulan lepas ada yang tak tahu saya anak Nurul Ghani. Ya, ramai juga tak tahu. Pasal saya bermula tanpa ditolong oleh mak saya. Saya bergerak sendiri. Okey, sebelum saya berlakon, saya adalah seorang anak seorang pelakon. Okey. Saya adalah anak yang tak suka pada kehidupan seorang artis sebenarnya. Saya tak pernah minat, saya tak pernah terfikir untuk jadi pelakon ke jadi artis ke apa semua. Dulu kita tak ada phone yang boleh ambil gambar, ambil apa semua. Jadi dulu minta autograf. Okay. Setiap kali keluar dengan mak saya mesti ada orang tahan. Jadi benda tu merimaskan. Merimaskan macam kenapa ni? Kenapa mak aku bukan suri rumah macam kawan-kawan aku yang lain kan? Kenapa mak aku artis? Lepas tu saya masa kecil selalu diejek. Diejek. Sebab? Okey. Mak saya terkenal dengan panggilan Joya daripada karakter dia dalam Cerita Opah. Okey. Jadi masa tu saya masih sekolah. Cerita Opah meletup. Memang meletup lah. Tak ada siapa yang tak tahu Cerita Opah masa tu. Okey. Katalah saya nak pergi sekolah, saya tunggu bas. Nak tunggu bas. Saya tepi jalan lah kan, tunggu bas. Bas sekolah lalu, satu bas boleh jerit Joya kat saya. Jadi benda tu macam rimas. Sebab tu saya tak pernah terfikir untuk jadi seorang artis. Rusdi Ramli tak pernah terfikir nak jadi artis. Pelakon memang jauh sekali lah. Pasal tahu tak ada bakat pun. Kan? Saya tak tahu kenapa, mungkin Tuhan atur kot. Kau benci sangat okey, aku bagi. Okey, saya ditawarkan untuk berlakon filem. Masa tu saya baru habis sekolah, baru 18 tahun. Kebetulan sebelum tu saya ada pergi festival filem. Saya teman mak saya ajak. Pergi je lah kan, ambil hati. Pasal mak saya banyak kecil hati dengan kita orang. Kadang-kadang ambil gambar raya, kita orang lari, kita orang tak nak. Malas, tak tahu kenapa. Sebab mak seorang pelakon, dia jadi macam dia jadi macam kenapa ni kan. Setiap tahun kena ambil gambar untuk majalah kan. Yelah, zaman pasal dulu tu, dulu dia tak ada macam reporter, dia tak memilih artis muda je tak. Macam artis lama pun dia ambil juga untuk magazine, especially macam special edition Hari Raya. Katakan Media Raya, URTV Raya. Pasal dia tebal sikit lah masa tu. Sayanglah sekarang korang tak ada media cetak lah kan. Dah tak ni. Dulu best, benda tu boleh dikumpul. Jadi bila dia orang nak ambil gambar je untuk Hari Raya lah, untuk magazine. Pernah kita orang adik-beradik keluar ni. Tak nak ni kan, sampai mak nangis-nangis ni. Pasal rimas lah. Rimas. Saya seorang yang mementingkan privacy. Saya suka privacy. Saya tak nak orang tahu hubungan apa yang jadi dekat saya, family saya tak suka orang tahu. Kalau nak tahu kemudian itu lantak lah. Tapi buat masa ni jangan tahu lah. Saya jadi macam tu. Jadi saya pergi festival tu, kebetulan Datin Rosnani Jamil ada juga di festival dengan arwah Datuk Jamil Sulong kan. Kita panggil Mak Nani je lah, kita panggil Mak Nani call mak saya, tanya saya nak berlakon tak. Masa tu baru habis sekolah. Mak saya tanya nak berlakon tak. Dia cakap gaji 1,500.
Baru habis sekolah tahun 80-an ujung 80. Saya habis sekolah 87. 88 lah. 88 lah dia call. Cakap okey sangat 1,500 ni. Mula-mula tak suka. Memang tak suka, tapi tak tahu kenapa. Pasal duit. Tu orang cakap mata duitan. saya pergi. Okey, filem tu title dia Sumpah Masuri. Hero dia Yusof Wahab, heroine dia Connie Nolida Ahmad. Okey. Saya pun pergilah. Dulu filem kita kontrak dia 90 hari. Maknanya 3 bulan. Habis ke cepat ke lambat, itulah kontrak dia 90 hari. Dan gaji saya 1,500 je. Dalam 90 hari tu 1,500? Ya. Pasal bukan hero pun kan. Okey. Masa tu kayu yang sekayu-kayunya lah. Kalau letak kayu pun tak ada beza lah. Betul, memang tak ada beza. Okey, bayangkan saya rasa saya ada 2 scene yang berdialog. Bukan banyak pun dialog dia. Macam sepatah 2 je. Yang itu pun saya tak boleh buat. Jadi dialog saya diberi pada pelakon lain. Pasal kayu memang yang tak boleh amat, langsung. memang tak boleh langsung. Nak masuk set, kalau tahu yang scene yang saya nak bercakap tu, saya akan getar ni. Getar tak habis ni. Saya jadi takut nervous. Jadi itulah lakonan saya yang pertama. Lepas tu saya banyak tahu tak boleh, tak ada bakat sebenarnya. Kita tahu diri kita boleh ke tak boleh sebenarnya kan. Kita tak boleh tipu diri sendiri. Jadi rasa macam memang tak ada bakat. Asal pun memang tak minat pun kan. Jadi saya tak adalah sangat concentrate. Maksudnya memang habis itu lepas tu dah tak ada keinginan tak untuk ada sangat lah. Cuma anak kepada Datin Rosrani, Anwardi Jaimil, dia banyak panggil saya juga. Dia buat drama lah, apalah. Masih lagi panggil? Panggil. Tapi sikit-sikit lah. Dia orang tahu kemampuan saya macam mana. Jadi dia panggil sikit-sikit lah. Lebih kurang macam ekstra je rupa dia sebenarnya. Cuma adalah close up apa semua. Itu je lah. Itulah bermulanya. Maksudnya ada mak abang waktu tu ajarkan kelas tak lakonan? Ada. Daripada mula sampai sekarang, mak saya tak pernah ajar saya apa-apa. Langsung? Kami tak pernah berbincang apa-apa tentang kerja. Kalaupun dia nak puji saya, dia akan cakap kawan dia, hari tu aunty ni cakap kau berlakon bagus. Dia takkan. Saya sendiri tak pernah pergi jumpa dia, macam mana kalau nak buat scene macam ni. Tak pernah. Dan sampai sekarang saya tak pernah tengok lakonan saya dengan orang ramai. Walaupun ada seorang. Sampai sekarang. Tak pernah tengok? Tak pernah. apa? Kalau di rumah lah kata dia orang buka TV, anak saya ke apa buka TV, saya ada kat situ, saya akan suruh tukar channel. Kalau dia orang tak nak tukar channel, saya akan pergi dari situ. Saya tak boleh, saya malu. Kenapa, bang? Malu. Abang dah berapa tahun dah dalam dunia lakonan? Itulah dia, malu. Satu malu, satu lagi macam patutnya aku boleh buat lagi okey daripada tu. Rasa ketidakpuasan hati. Ya, betul. Saya rasa pelakon perlu ada tu. Sebab bila dia rasa semua betul, itu pengakhiran lah. Pengakhiran, tak payah nak cari apa dah kan. Betul. Dia dah duduk kat atas sekali. Jadi ketidakpuasan tu perlu ada pada seorang pelakon, pada saya. Okey, jadi maksudnya kalau kata memang abang tak nak berlakon, memang abang pergi ke bidang lain lah. Ada planning lah sebelum ni? Tak ada. Tak ada langsung? Tak ada. Kebanyakan ini pendapat peribadi. Kebanyakan budak-budak dari Malaysia memang tak ada planning pun. Apa yang ada je kan. Dia lalu je kan. Mana sangkut dia sangkut. Itu masalah kita kat Malaysia. Kita tak plan, kita tak diarah oleh mak bapak kita. Okey, kau minat ni rasanya. Kau pergi sini. Yalah, sebab tak ada. Dengan stigma masyarakat, kalau kata anak pelakon, mesti ada darah seni yang memang boleh berlakon. Tapi untuk abang, pengalaman yang pertama memang sebenarnya taklah. Saya tak rasa macam tu. Tak semestinya bapa pelakon, mak pelakon, anak boleh berlakon. Cuma benda tu terbukti satu dunia lah. Kebanyakan mak bapa pelakon, anak akan berlakon. Terbukti. Cuma bakat tu tak diwarisi sebenarnya. Itu sendiri. Saya tak percaya bakat boleh diwarisi. Tak. Saya tak percaya benda tu.
Kalaupun anak dia berjaya, adalah antara dia punya galakan ataupun usaha anak tu sendiri atau kemahuan dia lah. Okey bang, kita nak terus berbicara berkenaan dengan filem. Untuk filem lakonan abang dalam filem Lieutenant Adnan. Okey. Yang wajib kita tonton lah. Terutama sekali dengan orang kata apa, dalam bulan kemerdekaan, Hari Malaysia dan juga sebagainya. Okay. Boleh abang share sikit antara pengalaman syuting dalam filem Lieutenant Adnan? Okey. Filem tu saya di offer betul-betul selepas Gawat 1997. 2 tahun tanpa kerja masa tu. Oh. 2 tahun tanpa? Tanpa. Memang 2 tahun lah. 2 tahun. Saya ingat cerita tu 99 kot. Tahun 99. Saya tahu Gawat 97. Selama 2 tahun kami tak ada kerja. Bukan kami je lah. Semua industri masa tu. Itu antara Gawat yang paling teruk lah. Kalau boleh jangan lalu lah. Jangan lalu lah. Jadi saya di offer. Bukan orang filem yang datang. Dia orang, okey, masa Gawat, duit dah tak ada. Habis. Handphone semua dah tak ada. Tak ada cara kita nak kontak orang. Tak ada cara orang nak kontak kita. Jadi tak tahu macam mana. Saya didatangi orang daripada Mindef. Bukan orang industri. Orang Mindef berhenti di depan rumah saya. Kebetulan masa tu saya tinggal dengan mak saya lagi. Rumah kami dekat Jalan Besar. Mungkin dia terperasan kot kita orang duduk situ. Jadi dia orang datang, 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Offer berlakon. Saya kata ni apa hal lah orang askar lah offer ni kan. Cuma dia bagi tahu lah kami nak buat filem ni, minat tak. Kemudian baru ada orang production yang call lah. Pasal dia orang nak dapat nombor semua tak ada kan masa tu. Jadi dalam filem tu saya jadi dalam askar dia orang panggil macam kalau lieutenant apa semua dia punya assistant tu dia orang panggil Batman. Jadi saya Batman kepada Lieutenant Adnan. Saya pun tak berapa pasti karakter tu fiction ataupun memang dalam sejarah. Cuma saya ikut skrip je lah kan. Dalam cerita tu saya sebagai Rebek Malik saya rasa. Banyak karakter saya lupa. Tapi yang ini rasanya nama saya Malik. Saya di offer dan kami perlu pergi training. Pergi training. Training ketenteraan tu lah. Ya betul. Masa training saya masih bersama Lieutenant Adnan yang asal. Yang asal adalah Azri Iskandar. Dia lah Lieutenant Adnan yang sebenarnya, yang awal lah, yang di offer yang awal. Jadi masa training saya, Azri Iskandar dan juga Faizal Hussein. Kami 3 orang je yang pergi training. Ke Ulu Yam lah, ke Johor bagai. Tapi tak lama pun. Dan tak adalah terlalu teruk macam betul-betul askar, tak ada lah. Kita orang cuma diberi basic untuk tahu. Pasal masa syuting, kami macam teknikal memang ada orang daripada tentera yang akan tengok semua. Lieutenant Adnan adalah antara filem yang besar yang saya buat. Bayangkan kami diberi 1,000 anggota tentera untuk bekerja dan syuting dengan kami. 1,000. Anggota tentera semua tu? Anggota tentera. Macam aset semua minta je apa je. Kita orang akan diberi. Macam ribut apa semua. Anginnya datang daripada Nuri. Guna aset juga lah. Guna aset lah. Sebab ada scene Jepun mendarat di Tanah Melayu. Jadi masa tu kononnya ada ribut nak dramatik kan apa semua, saya tak tahulah, mungkin kejadiannya masa tu ribut ke apa. Jadi angin ribut tu memang datang daripada Nuri. Nuri turun dekat tepi laut tu, dia naik sikit, dia sengit ambil semua Nuri macam ribut datang kan. Itu antara pengalaman yang paling best lah Lieutenant Adnan. Tapi memang kalau kita tengok dalam filem tu berlatar belakangkan sejarah kan. Memang abang lebih suka lakonan-lakonan ke arah filem-filem yang bersejarah ke macam mana? Saya suka benda klasik. Baik.
Baik kereta pun saya suka kereta klasik, cuma tak mampu lah. Okay. Macam filem, saya suka cerita-cerita epik, cerita sejarah. Sebab dia, pada saya, dia menyenangkan saya sikit. Dari segi, okey, kalau kita diberi pakaian yang sekarang, kita cuma jadi sekarang je. Dia cuma, dia susah nak ubah Rusdi Ramli sangat. Tapi bila kita diberi songkok, baju Melayu, dia jadi lain. Dia jadi lain. Ya, betul. Dia jadi lain. Dan benda tu kita boleh menolong kita lah untuk karakter tu pada saya. Lagi satu, saya suka look tu. Look klasik tu. Saya suka. Bang, sepanjang lakonan abang 30 tahun lebih, pernah berlakon dengan mak abang sendiri? Pernah. Tapi cuma dalam drama TV lah. Pernah. Oh, pernah lah. Dia pernah jadi makcik, dia pernah jadi mak, dia pernah jadi orang lain, jiran, pernah. Tapi banyak kali juga. Rasa macam ada penghalang tak? Penghadang macam, ini mak aku ni nak jadikan watak sebagai makcik. Ada tak benda-benda macam tu? Mula-mula dulu saya memang tak nak. Saya di offer dah lama untuk berlakon dengan mak. Saya tak nak. Mak nak tak? Dia tak kisah. Dia tak kisah bagi siapa je dia boleh kan. Saya yang tak nak. Mungkin tak selesa ke apa tak tahu. Tapi saya ingat dalam 10-15 tahun kebelakangan baru saya berani. Sebab apa? Tak tahu. Dia macam janggal ke apa tak tahulah. Dia macam tak selesa. Dalam lakonan tak selesa tu nampak nanti kan. Kalau jadi daripada merosakkan lebih baik janganlah. Tapi 10-15 tahun ke belakang ni memang abang dah okey berlakon dengan mak sendiri. Tapi apa benda yang buatkan abang boleh selesa daripada situasi abang sebelum ni? Janggal? Tak tahulah. Tapi saya rasa antara yang awal-awal saya berlakon dengan mak saya, pengarahnya Rashid Sibi. Saya rasalah jadi saya dengan Rashid Sibi agak rapat masa tu. Jadi mungkin benda tu yang boleh selesakan diri sikit kot. Mungkin lah. Bapak Rashid Sibi ni memang orang yang akan dekat dengan pelakon-pelakon apa semua kan. Jadi pernah script reading sekali? Maksudnya script reading sekali sebelum shoot ada mak tegur, apa ni? Tak ada. Tak ada. Semua okey ya? Macam drama TV jarang ada script reading. Oh, jarang ada. Zaman 90-an adalah. Tapi sekarang tak ada dah. Tak ada dah? Tak ada dah. Pasal ramai sibuk. Apa dia tak buat? Kalau ada pun stand in lebih ramai daripada artis yang sebenar kan. Jadi lebih baik tak payahlah. Betul juga. Okey, jadi kalau mak abang sebagai seorang pelakon, abang pun mengikut jejak langkah menjadi seorang pelakon. Anak abang nanti, maksudnya abang okey ke ataupun tak kalau dia nak jadi seorang pelakon? Abang tak kisah kot. Pasal abang yang tak nak ni pun tiba dah kat sini kan. Jadi anak kalau sebenarnya bunga-bunga tu dah ada. Yang anak abang yang 13 tahun, dia sibuk shoot sendirilah. Dia ada GoPro dia. Dia buat video dia lah, masuk dalam YouTube dia lah, dia ada channel kan. Dia dah bermula. Memang dah ada bermula cuma dia masih budak kan. Kita tak tahulah sekarang dia minat lah. 5-6 tahun lagi tak tahu dia minat apa pula kan. Yang itu tak tahu. Tapi kalau kata dia nak masuk dalam bidang ni, satu benda je lah. Dia kena buat betul-betul lah. Kalau main-main, hobi tak payah. Pasal satu dia merosakkan diri dia, satu lagi dia merosakkan industri. Sebab ini bukan kerja main-main. Berlakon bukan kerja main-main. Betul, sebab nak bawa satu karakter. Pada saya dia sama je macam doktor. Sebab dia perlukan kemahiran. Macam mana kau nak bedah orang kalau kau tak mahir membedah kan? Sama dengan berlakon. Sebab tu pada saya kenapa orang luar rasa kerja kami ni macam kerja main-main atau remeh. Sebab ramai yang bawa ke situ. Dia tak serius tau. Dia bukan masalah serius macam mana. Tak perlulah macam keras tak tentu arah ni kan. Cuma kalau kau pilih ni, kau kena buat betul-betul lah. Kan? Betul.
Betul-betul kena fokus 100% Ya, kat betul. situ. Pasal kerja ni bukan kerja seorang-seorang. Dia kerja satu unit, satu tim. Jadi satu rosak, dia akan merosakkan semua benda. Sebab tu bukan kerja main-main. Benda ni yang siapa yang bukan dalam bidang ni takkan faham. Ya, betul. Jangan main-main apa kan. Bukan korang main-main ke? Memang main-main, tapi main-main yang Bukan bekerja. main-main. Betul. Maksudnya bukan main-main yang main-main. Ya, betul. Main-main tapi Betul. dalam kerja lah. Betul. Okey, kalau kata macam adik-beradik abang sendiri ada yang masa lagi aktif? Berlakon? Tak ada. Seorang pun tak ada berlakon. Sebab kami memang tak minat. Saya Semua? cakap tadi, kita orang lari. Reporter datang kami lari. Semua tak minat. Memang abang seorang je lah yang Ya, terlibat. ini pun tak tahu kenapa kan. Tuhan nak tunjuk kot kan. Orang kau benci sangat. Sebab tu jangan benci sangat. Benda apa. Kadang-kadang Tuhan bagi. Itulah orang kata kan, kalau kata macam cinta lah, jangan Ya, benci sangat. jangan benci Takut sangat. itu cinta. Ya, betul. Sama lah terjadi pada abang. Ya. Okay, mungkin antara, kita nak pergi ke personal abang sikit lah, Okey. berkenaan dengan nama abang. Mungkin antara yang, antara mereka yang tak tahu sejarah nama abang Rusdi okey. datang ni daripada mana, tu kita nak recap balik sikit lah. So, mungkin abang boleh share sikit. Okey. Saya sendiri pun tak tahulah. Pasal saya yang dilahirkan lah. Okey. Nama saya diberi oleh Tan Sri P. Ramlee. Kebetulan masa mak saya mengandung, ada lagi 2 orang yang terlibat dalam filem Dr. Rusdi. Nama saya datang daripada cerita Dr. Rusdi. Ada 2 orang lagi yang terlibat dalam filem tu, wife dia mengandung juga. Okey, jadi dalam filem Dr. Rusdi tu ada 3 karakter. Saya tak Apa tak ingat lah tak ingatlah nama karakter 2. Jadi saya diberi nama Rusdi. Rusdi. Yang 2 lagi nama Watak 2 yang karakter lain tu. Ya. Oh. Saya rasa Sarimah dengan Ahmad Mahmud rasanya cerita tu. Jadi 2 karakter tu, nama tu bagi pada 2 orang tu. Jadi nama saya cuma ejaan lah. Dulu kita bagi nurse tulis kan. Bukan mak bapak tulis rasanya. Patutnya nama saya ada H. Dr. Rusdi tu RUSHDI. Tapi nama saya tak ada H. Okay. Tapi sampai sekarang arwah bapak saya dah meninggal lah. Baik arwah bapak saya, baik mak saya. Kalau dia orang spell nama saya, Masih lagi ada H. masih ada H. Rusdi. Rusdi. Panggil pun Rusdi lah. Oh, menarik tu. Konti. Kita pergi balik ke dalam filem. Okey. Dalam filem Pontianak Harum Sundal Malam 2, Okey. abang ada terlibat dalam pembinaan filem itu yang bergenre seram. So dalam filem tu ada scene yang abang kena main bersama dengan kuda kepang. Okey. Jadi saya nak abang kongsikan pengalaman daripada segi training abang untuk main kuda kepang, dan ada tak gangguan-gangguan, sebab kita pun yalah ada orang kata apa, kepercayaan-kepercayaan yang kata kita terlibat je mesti ada benda-benda gangguan yang akan datang. Okey. Saya adalah pilihan terakhir untuk karakter Joyo tu. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Okey, dalam Pontianak 1 saya tak ada. Dia leadingnya dipegang oleh Azri Iskandar. Okey. Masani kan, nama dia Marasani rasanya. Jadi bila Azri Iskandar tak dapat buat filem Pontianak Harum Sundal Malam 2, Datin Paduka Suhaimi Baba dah panik. Bukan panik lah, dia macam mana dia nak olah ni kan. Dia nak olah sebab hero dia dah tak ada. Jadi macam mana dia nak olah untuk timbulkan satu karakter ataupun macam mana. Jadi timbullah karakter Joyo ni. Kononnya Joyo ni anak kepada Masani yang hilang. Faham. Mungkin ramai yang tak faham tu lah. Mana dia timbul Mamat ni kan. Dia sebenarnya anak kepada Marsani. Anak kepada Azri Iskandar dalam Pontianak 1. Okey. Saya pilihan terakhir. Bila saya tanya balik kan. Okey, masa dia offer saya, sebab tu saya cakap dulu Rusdi Ramlee dikenali sebagai seorang pendiam dan baik dan pendiam. Baik dan pendiam lah. Jadi dia orang tak pernah nampak saya marah. Karakter Joyo memerlukan seorang yang pemarah. Dia baran. Joyo ni. Jadi masa saya screen test saya tak di offer terus. Saya di screen test. Nak tengok saya boleh ke tidak untuk Joyo ni. Dia nak tengok saya marah. Itu je. Screen test saya marah.
Jadi dia orang improvise. Kononnya saya di dalam balai, saya kena tuduh ni. Okey. Dekat 1 jam saya tak marah. Saya boleh balas apa dia orang cakap. Dekat 1 jam. Waktu screen test tu? Masa screen test. Macam. Okey. Dia orang tak boleh bagi saya marah. Sampai satu tahap, dia orang baling kursi kat saya. Masa tu dah tak boleh tahan lah. Kenapa kau nak baling-baling pula ni? Kita berlakon je kan. Kau baling kenapa? Masa tu baru marah. Dari situ je dia orang terima saya. Meja semua dah terbalik. Baru dia terima. Pasal Joyo tak ada scene yang lembut-lembut sangat. Melainkan hujung yang masa dengan Rosham saja. Yang awal sampai ke sudah, daripada awal sampai ke yang hujung tu, dia memang baran saja. Jadi memang perlulah marah tu kan. Tapi waktu screen test, sejam yang pertama tu, dia orang dah bagi tahu nak watak seorang pemarah apa semua sekian ni. Okey, kalau nak tahu, bekerja dengan Datin Paduka Suhaimi Baba ni, skrip yang betul-betul akan buat untuk shoot, shooting skrip tu, cuma akan diberi seminggu sebelum syuting saja. Kebanyakan filem-filem Datin Paduka Suhaimi Baba ni, dia adalah custom made. Pelakon-pelakon yang ada custom made. Okey, dia ada guide, dia ada first draft atau third draft atau fourth draft, dia bagi kat kita. Itu belum final. Jadi bekerja dengan Datin Paduka perlu ada rehearsal, walaupun drama TV. Saya pernah bekerja dengan dia dalam drama TV juga. Dia orang ada rehearsal. Dan tak ramai yang nak pergi rehearsal sebenarnya. Rehearsal tu maksudnya seminggu sebelum tu lah? Tak. Dalam Pontianak saya ingat 2 bulan saya rehearsal. 2 bulan? 2 bulan tanpa henti. Tanpa henti. Sebab tu bekerja dengan Datin Paduka perlu ada komitmen yang tinggi lah. Dekat 2 bulan. Bukan dekat lah saya rasa, Pontianak 2 bulan saya rasa. Pasal macam-macam benda kena rehearsal. Tapi masa rehearsal tu memang bukan final script lagi pun? Bukan. Dekat sebulan kami cuma improvise je. Kami cuma improvise saja. Okey, situation macam ni, macam mana? Improvise. Situation. Sebab tu bila masuk dalam set Datin Paduka, kami dah selesa sangat lah. Antara karakter semua menyenangkan lah. Sebab tu pada saya lah, berlakon filem, sebenarnya drama pun perlu. Rehearsal tu sangat perlu. Sangat-sangat perlu. Betul. Ya. Sebab dekat situ kita tak tercari-cari karakter kita masa dalam set, especially dalam 3 hari pertama. Kalau filem silap seminggu. Kalau tak ada rehearsal, kita masih mencari lagi macam mana karakter ni kan, nak bawa ke mana ni. Dan benda tu nampak. Kan dah rugi. Yalah. Tak payah banyak lah pada saya. 3 hari mencari-cari karakter, itu dah rugi sangat lah. Rugi sangat. Jadi pada saya, bekerja dengan Datin Paduka, saya suka proses yang rehearsal tu. Shooting tu dah macam kita dah tak bawa skrip. Kalau dengan Datin Paduka, masa shooting kami dah tak pegang skrip. Semua dah dalam kepala dah. Yalah, dah 2 bulan. Dahsyat lah. Ya, sebab tu saya pernah terlibat dalam satu teater. Saya rasa rehearsal dengan Datin Paduka lebih serius daripada teater tu. Saya agak frust lah. Sebab teater dia live acting kan, dia live kan, patutnya kau lagi serius lah. Ni kalau kantoi ni jahanam ni kan. Tapi saya rasa saya rehearsal dengan Datin Paduka lebih serius dan lebih detail. Itu maksudnya dari segi rehearsal, bila dah start ataupun bermulanya penggambaran, ada tak macam gangguan-gangguan? Sebab kita dimomok-momokkan sebelum ni. Kalau kata filem berkaitan genre seram je mesti ada. Mesti ada kan. Sebab banyak dengan cerita daripada kru. Bila tarik tali ni rupanya tertarik rambut lah. Contoh. Ada tak untuk filem tu? Okey, yang terjadi pada diri saya sendiri, alhamdulillah tak ada. Tak ada. Okey.
Cuma ada satu hari masa tu kami punya set di Bukit Cerakah. Okey, Bukit Cerakah. Bukit Cerakah Shah Alam. Ya betul. Yang masa digondol tu, ke sekarang. dah tak ada dah. Dia terbang. Apa nak jadi tak tahu. Okey. Ada satu hari tu ribut. Okey, satu dahan besar sudah jatuh. Itu je lah yang saya dengar lah. Okey. Datin Paduka ni dia tak suka cerita kalau ada pun. Dia tak suka kecoh-kecoh supaya benda tu menjadi isu yang besar. Datin Paduka ni. Itu saya suka. Sebab benda tu nanti leceh nanti. Yalah. Walaupun ada pasal kita kerja kan. Tapi bila ada setengah orang suka benda tu, dia suka bercakap kan. Benda tu akan merosakkan banyak orang pada saya. Kalau ada pun kena diam je patutnya. Pasal kita habiskan kerja dulu. Kan pada saya lah. Dan Datin Paduka macam tu. Kalau ada pun dia diam je. Jadi kalau pengalaman saya sendiri tak ada lah. Memang tak ada lah. Okay. Jadi bila untuk filem tu abang berlakon bersama dengan Maya, lepas tu ramai lagi lah. Ramai lagi ya, Rosyamno apa semua kan. Sharekan sikit pengalaman berlakon dengan dia orang ni ya. Okey. Saya sampai sekarang saya rasa saya tak sebesar dia orang. Dia orang star pada saya lah. Okey, bila masuk dalam Pontianak 2, itu adalah filem yang pertama saya rasa saya bawa leading role. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang handal. Baik daripada yang belakang tabir sampai yang memang on screen lah kan. Ada Maya Karin, ada Aida Nerina, ada Nanu Barudin, ada Datuk Rosyamno. Memang goyang lah. Cuma bila bekerja dengan orang-orang yang profesional ni, kerja kita senang. Senang bukan apa, kita semua jaga diri kita je. Sebab dalam acting, ini formula saya lah, acting cuma dia simple je sebenarnya. Simple di mulut bukan simple untuk dibuat. Acting cuma act and react. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Act and react. Simple lah. Seorang act, kita react. Kita act, dia react. Jadi bila kita dikelilingi oleh orang-orang yang profesional ni, dia punya act tu dah betul, dia punya lakonan tu dah betul. Kita cuma perlu betulkan reaction kita je. Faham? Okey, setengah yang bukan pro, kadang-kadang scene tu pun dia tak faham, dia tak tahu apa hal jadi kat scene tu. Jadi benda tu kita akan salah tafsir tau. Pasal acting is kau react dengan acting orang tu. Kita kena react. Jadi kalau dia act tu dah salah, kita akan react benda salah. Lepas tu memburukkan lagi keadaan. Memburukkan keadaan. Ya betul. Sebab tu ada satu zaman dulu dalam 90-an lah. Kebanyakan pelakon suka overshadow pelakon yang lain. Suka makan konon. Pada dia nampak andal daripada orang tu. Sedangkan konsep tu salah sangat. Sebab dia tak sedar yang dia merosakkan satu scene. Bila budak tu macam katalah yang baru ni tak berapa bagus dalam acting dan kau beria nak tekan dia lagi, akhirnya engkau akan nampak overacting. Itu sebenarnya. Pasal kemungkinan budak yang tak boleh berlakon tu dia lebih nampak natural daripada engkau. Faham tak? Pasal dia tak ada knowledge. Jadi dia jadi diri dia. Dia bawa silap bawa, kau akan nampak kau overreact, kau overacting. Ya. Okey, untuk filem Pontianak Harum Sunan Malam 2, selepas beberapa tahun ditayangkan, abang rasa abang puas hati tak? Saya tak ingat filem yang mana masa gala naik. Datin Paduka pernah datang jumpa saya. Macam mana, okey tak? Selepas tengok. Pasal kami jarang tengok sebelum gala naik.
Dia orang tak ada preview untuk kami sebelum tu untuk bersedia ke, nak tanya nanti orang tanya apa semua. Tak ada. Jadi kita orang tengok masa gala tu je. Dengan press apa semua kan. Jadi ada satu filem saya tak ingat lah. Mungkin juga filem Pontianak. Dia tanya saya macam mana, okey tak? Saya cakap macam ni je. Okey tak okey saya kena terima. Kalau nak reshoot boleh ke? Saya cakap. Dia gelak. Saya juga seorang pelakon yang tak suka tengok playback. Saya suka letak kepercayaan tu 100% pada pengarah. Maksudnya lepas siap shoot satu scene tu abang pergi tengok tu tak lah? Tak ada. Tak mungkin. Rusdi Ramli tak mungkin ada kat monitor. Mai tengok. Saya takkan pergi. Sampai sekarang. Walaupun drama TV. Malu juga ke? Bukan malu. Satu malu lah. Satu lagi. Okey, bila playback kebiasaan kamera semua dah berubah tau. Dia orang dah relax kan. Okey, mai kita tengok playback. Okey, kamera dah berangkat. Sama ada angle yang lain ataupun break ke apa ke. Okey, katalah saya cakap, boleh tak kita shoot balik? Takkan menanya ni kawan ni semua. Melibatkan orang ramai. Ya, betul. Apa salahnya saya letak je kepercayaan tu pada director. Director cakap okey, saya okey je lah. Sebab tu saya tak nak tengok playback. Sebab mata saya dengan director mesti lain kan. Tapi yang nampak tu director. Ya, director. Dia yang kontrol semua kan. Dia yang kontrol flow cerita tu. Jadi kalau dia cakap okey lah. Okey bang, kita menerusi filem Waris Jari Hantu dengan filem Tanah Putra. Okey, abang dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik. Jadi sharekan sikit antara pengalaman abang berlakon untuk Waris Jari Hantu dulu. Jadi kita pergi ke Tanah Putra. Waris Jari Hantu adalah karakter yang paling susah dan tak mungkin saya akan buat lagi lah. InsyaAllah tak mungkin lah. Tak mungkin Tak mungkin. Kalau dia offer balik nak? Tak nak? Tak lah, panggil orang lain lah. Okey, ceritakan dulu. Kenapa susah bang? Okey, susah dia. Satu, saya kena total jadi yang lain. Jadi orang lain. Macam katalah saya jadi Joyo ke apa ke, yang Pontianak ni masih boleh nampak lagi Rusdi sikit kan. Yang ini tak boleh langsung. Yang itu yang susah. Satu lagi benda tak, saya rasa saya ada cakap dengan Syuaimi Baba lah, Datin Paduka. Saya cakap dengan dia, karakter ni susah. Dia cakap kenapa? Sikit je terkomedi, habis, tak jadilah. Satu filem hancur. Satu filem habis. Pasal cerita ni bukan komedi. Sebenarnya saya pernah bawa karakter lembut ni di dalam drama sebelum tu. Tapi dia cerita komedi lah. Komedi tu kita boleh gelak-gelak betul, kan? Dia boleh main-main apa semua kan. Yang ni tak boleh. Kena serius lah. Ni kena serius. Kita kena betul-betul jadi karakter tu kan. Okey, saya ingat tak ingat lah, dan sebulan lebih kot kami rehearsal. Pernah orang cakap pada saya lah, baguslah kau bawa karakter ni. Jadi dia cakap. Saya cakap dengan dia orang, siapa pun kalau dapat karakter ni di bawah Datin Syuaimi Baba, dia orang akan bagus. Kenapa? Saya cakap, saya di-provide semua benda, apa saja. Contoh? Okey, saya diberi seorang untuk jaga saya, konsultan. Dia macam mana nak cakapnya, dia macam coach lah. Yang memang orang macam tu. Orang yang itu? Ya, orang yang macam tu. Seorang. Lepas tu rehearsal setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad selama sebulan lebih, dekat 2 bulan. Dari pukul 11 pagi sampai 9 ke 11 malam setiap hari. Sampai di tempat rehearsal saya ditukar pakaian. Saya pakai skirt, saya pakai baju perempuan. Rehearsal pun? Ya. Kadang-kadang pakai high heel. Cuma rambut saya cakap boleh tak jangan pakai. Pening. Rambut palsu kan. Yang itu je saya minta tolonglah jangan. Tapi yang lain-lain tu pakailah baju. Pakai. Saya perokok, minta maaf, saya perokok. Jadi bila kadang-kadang tension ke apa nak merokok. Saya ingat lagi saya syuting macam dekat Dewan, tapi dia macam kondo macam itulah, kondo Dewan berbawah.
Saya nak keluar ni baju perempuan ni. Macam mana saya nak serokok kan. Allah, saya faham perasaan sebelum saya keluar, saya kena buka pintu dulu, tengok keliling dulu. Baru saya keluar. Setiap hari selama sebulan lebih. Jadi pada saya, siapa pun pelakon, kalau dapat apa yang saya dapat, insya-Allah dia akan menang juga. Insya-Allah. Tapi dengan watak tu abang tak stres ke? Yalah sebab bukan watak yang abang punya sendiri. Yeah. Lepas tu dalam masa rehearsal tu sendiri sebulan, takkan tak ada satu point yang memang aku nak tarik diri lah. Contoh ada okay, faham? Okey, setiap kali saya bekerja dengan Datin Paduka, saya akan ada proses tu. Oh, akan ada. Tarik diri. Dalam Pontianak, Harum Sunda Malam 2, saya rasa saya naik office 3 kali. 2 kali, 3 kali. Jumpa Datin Paduka? Ya. Jumpa dengan orang dia, orang okay. kanan dia lah. Dia cakap, boleh tak cari orang lain? Tak boleh lah. Dia macam dah stres kan. Tak boleh lah. Okey. Dalam Waris Jari Hantu, 3 kali juga. Sampai seminggu lagi nak shoot, saya pergi jumpa lagi. Boleh tak? Sempat lagi tak kalau cari orang lain? Stres betul. Stres gila. Dia macam mana nak cakap? Datin Paduka ni, dia suka try pelakon dia. Dia suka try. Okay. Maksudnya, apa yang kita malu, apa yang kita tak suka, yang itu lagi dia suruh. Lagi dia compose kan? Ya betul. Saya ingat lagi, kalau siapa tengok filem tu, mungkin ingat satu scene saya menari, lagunya lagu Anita Sarawak. Saya menari seorang-seorang. Okey, masa rehearsal, itulah scene yang saya tak nak rehearsal. Malu gila kan. Dia nak menari ni seorang-seorang ni. Malu gila ni. Satu hari, saya pun tak sangka. Dia cakap, okey, pilih lagu. Oh, macam tu je? Macam tu je. Tengah rehearsal ni, ramai ni. Pilih lagu. Dia cakap, pilih lagu kenapa? Ni, scene menari ni. Ya. Oh, itulah scene yang saya tak nak buat. Kalau boleh nak rehearsal sendiri kat rumah kan. Saya cakap, tak ada lagu Syumi. Kan? Tak ada lagu ni. Tu, sana CD banyak. Masa tu masih CD lagi lah. Masih fikir, pilih. Dia suruh pilih. Dalam hati, ya Allah, kenapa sekarang? Kenapa saya malu? Dalam dewan rehearsal kami tu, ada Allahyarham Kak Azriani Dawati. Okay. Ada semua casting. Semua pelakon semua pelakon adalah dalam tu. Jadi saya kena menari depan dia orang. kena menari depan dia orang. Apa respon daripada pelakon-pelakon yang lain? Dia orang nak tengok lah. Memang menanti-nantikan lah. Tak payah cakap banyak lah. Saya lenggang-lengguk jalan tu pun dia orang dah macam, teruja. Kenapa macam ni kan? Tapi abang buat jugalah. Terpaksa lah, kena buat lah. Dia orang sorak lah. Dah macam tengok apa tak tahu. tengok show lah cerita dia. Saya pun hentam. Pasal itu pertama kali saya rehearse scene tu. Tapi kebaikannya, bila syuting lah, malu tu dah tak ada lah. Dah jadi manusia yang tak ada malu semua ni. Apa nak jadi tak tahu ni. Lepas tu saya ingat, okay, first day shooting filem tu, first scene saya di Bintang Walk. Masa tu masih ada lagi Planet Hollywood. Jadi kami ada shoot di dalam Planet Hollywood. Hari Sabtu pukul 3 petang. Weekend. Itu first shot saya. Okey. Crane shot. Saya jalan dengan Maya Karin. Jalan. Lepas tu crane tu naik. Okey. Bila Datin Paduka cakap action, saya pun jalan lah. Jalan lenggang-lengguk tu lah. Lenggang-lengguk. Okey. Budak-budak kru ni, budak-budak teknikal ni semua tak tahu. Dia orang rapat dengan saya. Dia orang tak tahu saya bawa karakter apa. Dia orang tak tahu cerita apa pun tak tahu. Yalah, dia orang bukan peduli pun cerita apa kan. Dia tahu shoot je kan. Kebanyakannya. Hari tamu tu baru tahulah. Ya. Okey, bila cut ni 3-4 orang datang ni. Oi, kau jadi apa cerita ni kan? Cakap, diam lah, aku dah malu ni. Sebab masa syuting tu dah lah hari Sabtu pukul 3, dah tentu orang ramai. Dia orang tak block orang ramai tu. Dia orang memang biar je. Bayangkan bersampul dengan orang kan. Awak kena lenggang-lengguk. Dah lah first shot kan. First scene hari pertama.
Dia punya malu tak tahu nak cakap lah. Sebelum ni siapa tahu Rusli Ramli macam tu dah. Yelah, Pendekar ni. Pendekar kot. Ya. Gila tiba-tiba Apa lenggok. ubat lah ditelan dia sampai jadi gini. Tak tahu. Tapi tu antara karakter yang memang susah dan abang takkan buat lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Pasal selepas pada cerita tu, offer yang datang semua karakter macam tu. Jadi semak ni kan. Pasal dia punya penat tu lambat nak hilang. Saya ingat lagi saya bukan seorang pelakon yang method, yang susah nak buang karakter apa semua kan. Cuma saya ingat lagi setelah berapa bulan lah cerita tu dah habis apa semua, saya agak okey juga dengan Sharifah Amani. Jadi kami pernah ke Taiwan, saya rasa Taiwan rasa untuk bukan festival Asia Pacific Festival Film. Asia Pacific. Ramailah pergi. Okey, satu hari Sharifah Amani datang kat saya. Bang, abang tak buang lagi ke? Cakap, buang apa pula ni? Bang, karakter abang ada lagi. Dia cakap, saya duduk kepit. Tak sedar. Tak sedar. Sebab mungkin terlalu lama kot. Okey, rehearsal dah 2 bulan. Shooting dengan latihan paduka dekat 2 bulan juga. Dia 50 hari lebih punya. Dia tak pernah kurang pada tu. Jadi selama dekat 4 bulan kot saya dalam karakter tu kan. Mungkin. Saya rasa macam dah okey lah. Tapi dia cakap, bang, nampak bang, dia cakap. Dah tak sedar dia benda tu. Jadi kita tak sedar. Punya kuatnya karakter tu lah. Ngeri kat tu kan. Ngeri bang. Kalau kata ada season pula. Ada jadi part 2, part 3. Janganlah. Makan tahun tu risau. Betul. Risau tu. Lain macam. Okey. Tapi untuk filem Waris Jari Hantu, bila abang bawa watak yang macam tu, pada ketika tu abang dah berkeluarga kan? Ya, betul. Okey. Apa pandangan masa tu saya menduda. Masih. Okay. Tapi untuk ketika itu keluarga abang, maksudnya dari segi mak ke apa semua kan, ada respon daripada dia? Sebab itu watak yang boleh katakan first abang bawa watak yang betul. untuk filem lah. Kalau kata drama abang pernah bawa watak Lia Lembut juga kan. Apa respon daripada family? Okey, orang pertama yang saya tanya dulu anak saya yang besar tu. Masa tu dia umur apa? Masa tu dia kecil lagi, dalam 11 tahun kot. Kecil lagi. Okey, kenapa saya tanya dia dulu? Sebab itulah perasaan saya masa mak saya berlakon dulu. Faham tak? Bila saya kena ejek, saya tak suka benda tu. Okey. Jadi saya tak nak dia lalu benda yang sama. Jadi dialah orang pertama saya tanya. Okey. Nama dia Fi. Ayah nak berlakon, tapi karakter ayah jadi ni, orang lembut ni apa semua kan. Okey tak? Dia cakap tak okey, janganlah. Dia cakap jangan. Tapi saya langgar. Saya tak tahu kenapa saya langgar. Selalu saya ikut. Selalu saya ikut lah. Kita kena faham lah anak kita kan. Kelebihan saya lalu benda yang sama. Jadi saya tahu macam mana dia akan rasa kalau jadi macam tu kan. Tapi saya langgar. Sebab kalau saya tak buat, ini ramai kat luar ni akan buat. Dan saya akan menyesal seumur hidup. Jadi untuk tak nak rasa tu nanti, saya langgar je. Tapi saya rasa saya jumpa balik anak saya cakap lagi sorry je. Ayah kena ambil. Kalau ayah tak ambil, ramai nak ambil. Ramai tu abang tahu waktu tu siapa antaranya? Okey, definitely kalau abang tolak, definitely Datin Paduka akan cari orang lain. Kan? Kalaupun orang tak datang. Tapi garantilah orang akan ambil punya. Okay. Siapa pelakon yang abang rasa akan pegang watak tu kalau bukan abang? Tak tahu. Pasal bila cakap tentang Datin Paduka ni, dia select pelakon dia pelik. Kita tak tahu kenapa dia select orang tu. Pernah satu interview, satu reporter tanya, Datin kalau pilih pelakon, apa kriteria dia? Tahu dia jawab apa? Dari suara. Dia pilih pelakon dia daripada suara. Dari suara dia tahu pelakon tu boleh bawa macam-macam karakter atau tidak.
Sampai sekarang saya tak jumpa. Pelik Saya juga. tak jumpa benda tu. Tapi dia memang pernah cakap macam tu. Dia pilih sebab saya pelakon lelaki yang pertama yang berlakon filem dia lebih daripada satu. Sebelum saya, pelakon lelaki dia, leading lelaki dia sekali aja. Dia takkan repeat. Saya pelakon lelaki yang pertama yang dia repeat. Yang repeat. Ya. Saya 4 kali. Maya Karim pun sama. Maya pun heroin yang pertama yang repeat. Memang Suami bapa takkan repeat. memang kalau ikutkan suami bapa dia takkan repeat pelakon. Sebelum kami tak ada. Tak ada siapa. Memang ada Boleh cari. Takkan repeat kan. Semua sekali. Ada something dekat abang ni. Tak tahulah. Tahan lasak. Non fragile. Nak bekerja dengan Datin Paduka kena tahan lasak. Kena tahan lasak. Memang tahan lasak. Kena. Berapa ramai pelakon lagi. Malas sebut nama lah. Ada yang dapat skrip tengah rehearsal, besok hilang. Ada juga. Call balik tak angkat dah. Ada pelakon bagi nombor Cina. Bila call Cina angkat. Ramai. Bila sebut ada. Sebab budaya bekerja dengan dia orang agak berbeza sikit. Dia orang background dia orang komersial kan. Dia orang daripada orang iklan. Jadi cara dia orang bekerja tu lain. Tapi saya suka kerja tu. Cara dia orang. Dia orang detail, dia orang tahu apa yang dia orang buat. Jadi kita tak tertanya-tanya, kita buat apa ni? Tak ada. Soalan tu tak ada. Saya juga. Okey bang, untuk filem Hati Malaya 1957, Hati Malaya. Okey. Yang itu frust sikit lah. Saya tak terlibat dalam grup-grup orang yang sejarah. Sebab saya suka yang grup yang itu. Grup yang fakta tu lah. Fakta tu. Tapi saya diberi, Maya, Sharifah Mani, Adlin dengan Douglas Lim. Douglas Lim. Kami 5 orang di dalam fiction punya karakter. Makna rekaan lah. Orang yang melihat kemerdekaan apa semua kan. Jadi anak muda lah. Anak muda lah. Di zaman sekarang dengan ada sikit yang lama tu. Kononnya kami orang rakyat biasa di zaman tu. Itu antara filem yang agak besar jugalah pada saya. Sebab kami pernah tutup tu depan KTM. Pernah tutup. Dia orang pernah tutup jalan tu. Untuk masukkan 500 extra. Untuk scene melawan Melayu Union. Masa tu Allahyarham Tan Sri Jeans ada. Semua yang besar-besar lah yang jadi raja-raja Melayu apa semua kan. Seronok juga. Dan itu antara filem saya dengan Datin Paduka yang kurang stres sikit lah kot. Kurang stres sebab dia tak terlalu tekan dekat karakter kita orang. Dia lebih ke Tengku Abdul Rahman, Cik Cam yang memegang watak tu lah. Dia lebih kat situ. Dia kurang stres sikit lah yang tu. Maksudnya kalau kata untuk filem Hati Malaya tu rasa tak lama sangat lah maksudnya. Yang itu saya rasa yang paling tak lama. Hati Malaya, ya betul. Tapi antara cabaran untuk filem Hati Malaya? Ada tak? Memenuhi pasal dia fiction, jadi dia tak adalah terlalu mengikut fakta. Dia free sikit lah untuk pelakon, untuk karakter saya tu. Cuma untuk memenuhi selera Datin Paduka. Dia seorang yang perfectionist. Dia perfectionist sangat. Dia sanggup tunggu sampai bila pun. Kalau apa yang dia nak tu dia nak. Kalau dia nak tu dia tunggu sampai dia dapat. Ya. Dia tunggu. Dia sanggup reshoot. Kalau dia balik dia tengok dia tak puas hati, dia terfikir apa, besok reshoot. Dan banyak kali jadi pun. Tapi itulah sebab dia nakkan satu karya yang hebat kan. Ya betul. Okey, Hati Malaya dengan Tanda Putra. Okey. Hati Malaya dengan Tanda Putra, satu filem yang berlatar belakangkan sejarah Malaysia. Apa bezanya untuk filem Hati Malaya dengan Tanda Putra? Untuk karakter abang lah. Okey. Dah tentulah beza sangat. Pasal dalam Tanda Putra saya pegang
Tun Razak kan. Karakter yang pernah hidup. Lagi sekali stres dia bagi kat saya. Oh, yang tu stres lah. Itu stres lah. Sebab masa tu anak dia masih Perdana Menteri. Betul. Ya. Betul. Dan saya melakonkan watak bapak dia. Itu salah satu benda tekanan yang saya dah dapat lah. Sebab kelebihan filem-filem sejarah, filem-filem genre macam ni, orang besar-besar suka tengok. Betul. Orang politik, apa macam sejarawan, industri pendidikan apa semua, dia orang suka tengok. Dan saya dah dapat rasa benda ni akan sampai juga kan ke sana. Cuma okey, untuk saya stres memang stres. Cuma saya dapat input yang banyak pasal karakter Tun Razak tu. Kita boleh cari kat mana-mana dalam arkib apa semua. Senang untuk kita buat reference apa semua kan. Cuma fizikal dia agak susah sebab dalam filem tu dia ada banyak stage, daripada sihat ke sakit. Jadi memang abang pun terpaksa sedaya mungkin lah untuk dapat fizikal macam tu. Pasal masa syuting susah kita nak buat macam tu kan, melainkan dia ada break macam Hollywood buat. Itu lain lah kan. Saya cuma ditolong oleh makeup je lah. Dibantu oleh tu lah. Betul. Rehearsal lama untuk Tanah Putera tu? Saya rasa sebulan lebih sikit kot, pun dah tak lama. Apa yang membuatkan abang lebih stres untuk bawakan watak dalam filem Tanah Putera, selain daripada anak okey. jadi Perdana Menteri time tu? Dia paling susah bila kita nak bawa karakter yang pernah hidup. Sebab soalan tu bila-bila boleh sampai. Kenapa kau buat macam ni ya? Tun Razak tak macam ni. Okey, sampai ke hari gala, saya pernah ditanya oleh reporter, kenapa Zizanin lebih menonjol daripada Rusdi Ramli. Zizanin pegang watak sebagai Tun Dr. Ismail. Saya Tun Razak. Saya PM. Tapi kenapa dia lebih outstanding? Saya jawab senang. Saya harus jujur dengan karakter saya. Sebab Tun Razak memang macam tu. Tun Razak seorang pelembut. Dia tak pernah buang pekerja dia. Dia tak pernah maki orang. Kerja tu semua diberi kepada Tun Dr. Ismail. Untuk buang orang, untuk maki orang. Jadi kenapa saya harus melompat dan tuarah hanya kerana saya nampak dia outstanding? Saya rasa itu tak betul. Sebab dia fakta kan? Ya, dia fakta. Memang Tun Qadar Rahman tak pernah marah orang. Tun Dr. Ismail pernah halau satu Mat Saleh sebab Mat Saleh itu lambat 5 minit. Halau nak jumpa dia. Sebab tu kena faham kan, kena faham. Ya. Bayangkan saya ikut apa yang dia orang cakap. Saya nampak Zizanin lebih, saya pun lebih. Apa kata-kata kawan Tun Razak nanti? Apa kata orang yang pernah tahu, pernah kenal Tun Razak tu? Betul. Nanti takut sejarah kita pun dipertikaikan. Pada saya salah. Maksudnya nak bawa sesuatu watak dalam filem yang berdasarkan fakta ini lebih susah sebenarnya. Ya. Sebab kita nama pun fakta kan. Dia tak boleh lari. Dia tak boleh lari. Ialah kat situ kan. Ya. Okey, selain daripada rehearsal, abang ada buat research yang effort sendiri tak? Okey, apa yang diberi pun dah tak cukup masa dah. Tak cukup. Bayangkan saya dapat DVD DVD. Sebanyak ni. Pasal Tun Razak. Setebal tu? Ya. No. Tak tahu saya masih simpan ke macam mana. Saya macam tu. Maksudnya DVD waktu Tun Razak hidup. Ya. Zaman dia pergi. Semua footage dia lah, apa dia. Abang tengok habis? Tak mampu. Banyak sangat. Kalau perasan ada satu scene saya dilantik sebagai Perdana Menteri. Tun Razak dilantik. Saya ikut sebiji macam mana dia berucap tu. Kalau tak percaya, pasang yang original, pasang saya berlakon.
Oh. Sebab Tun Razak dia orang Pahang. Dia tak cakap rahsia. Dia cakap rahsia. Rahsia. Benda tu kena ikutlah. Pada saya lah. Maksud dialek perkataan tu. Dia punya bunyi-bunyi tu kan rahsia. Orang lama banyak dia punya macam mana dia macam pelat-pelat sikit. Pelat-pelat tu. Orang bahasa-bahasa lama kan. Ya, orang lama. Maksudnya struggle, stress. Ya. Tak cukup masa. Apa lagi bang? Tapi puas kan? Bila dah siap Bila dah siap puas. Masa buat tu Tuhan dia yang tahu kan. Masa proses tu kan. Okey, selepas habis tayangan filem, ada tak orang-orang yang datang dekat abang? Maksudnya mungkin orang dari politik ke ataupun sejarah ke, pendidikan ke yang datang approach secara Datuk peribadi. Yusof Aslam. Datuk Yusof Aslam. Habis Gala Night preview tu, saya dekat luar tengah minggu-minggu semua, Datuk Yusof datang. Tak tahulah dia datang kebetulan terus ke saya ke macam mana. Dia menangis. Dia menangis peluk saya. Dia cakap bagus. Dia cakap. Baru ni saya jumpa dia masa perarakan Hari Merdeka. Dia ada sekali juga. Pun dia sebut lagi sekali. Benda sama? Dia cakap. Pasal dia ingat Tun Razak tu macam mana. Pasal masa tu dia dah besar. Saya masa Tun Razak meninggal, saya 6 tahun. Dia tahun 76 rasanya. Dia meninggal. 76. Tapi saya dapat rasa tau, masa saya kecil dulu, bila Tun Abdul Razak ni meninggal, memang satu Malaysia muram. Yang itu saya ingat sangat. Sekolah cuti, semua duduk rumah tengok TV. Dia menangis-menangis kat rumah. Dia memang muram. Sebab dia memang disayangi. Kalau tengok footage, macam mana dia punya orang beratur nak bagi penghormatan terakhir tu, lebih kurang macam Queen Elizabeth sekarang. Daripada parlimen tu, orang beratur tak tahu berapa panjang. Tengok footage tu balik, macam mana orang sayang dia. Sebab ialah Tun Abdul Razak pun buka Felda semua kan. Jadi okey bang, untuk filem Tanah Putera, selepas daripada penayangan, Datuk Yusof Aslam ada jumpa abang macam abang ceritakan tadi kan. Selain daripada orang-orang dalam industri filem, anak dia ada datang jumpa abang? Anak Allahyarham Tun Abdul Razak. Datang jumpa tak ada. Even dekat Gala Night pun dia orang tak ada kot. Tak perasan. Kalau ada tak perasan lah. Tak ada. Cuma bila ada isu apa tu? pasal filem tu kan, tak boleh ditayangkan. Dia tak dapat ditayangkan selama setahun lebih sikit lah macam tu. Puncanya adalah scene-scene daripada 13 Mei tu. Jadi adalah makhluk Allah ni yang bagi tahu yang sini bahaya. Dia akan boleh mencetuskan 13 Mei lagi sekali hanya kerana menengok filem ni. Jadi sampai ke satu tahap kami dipanggil untuk preview cerita tu, apa masalah filem ni. Kami dipanggil bersama dengan 21 menteri kabinet. Kami pergi ke Seri Perdana untuk preview filem tu. Sekali dengan pelakon-pelakon semua? Ya, dengan Perdana Menteri masa tu. Jadi yang mana Perdana Menteri tu adalah anak kepada Tun Razak. Okey. Kami pergi dalam hall tengoklah filem tu bersama 21 menteri kabinet. Menteri penuh bukan timbalan. Menteri 21 orang dalam tu. Semua tengok. Sebab isu kenapa tak ditayangkan adalah dibangkitkan oleh dia orang juga sebenarnya. Tak tahu kenapa kan. Saya rasa tak ada sebab kenapa nak ditahan. Kenapa harus kita takut dengan peristiwa yang memang pernah jadi kat kita dulu. Dia kan boleh jadi pengajaran. Kalau dulu kau tengok dia jadi macam tu, takkan kau nak jadi lagi. Itu sepatutnya. Tapi dia orang berfikir terbaliknya. Kita tengok tu kita akan naik darah. Balik rumah ambil parang pergi tetap orang. Rasanya lah itulah cara dia fikir kan. Dan bila kena tahan macam tu, dia kesian pada pihak produksi lah. Pasal kami perlu tayang baru dapat duit kan. Jadi bila tak ditayang setahun lebih,
Macam mana ni kan? Dan kebanyakan kami tidak dibantu oleh sesiapa, sebab yang kita borak tadilah, pasal orang luar pandang remeh dengan kerja pembinaan filem apa semua. Dia rasa macam benda-benda hiburan, benda-benda seronok kan, sedangkan kami cari makan ni. Betul. Itulah punca rezeki tu. Ya. Walaupun dalam keadaan nampak macam main-main kan. Jadi selepas pada tu Perdana Menteri cakap tak ada masalah, dia cakap. Selepas berapa lama? Apa masalah dia? Maksudnya selepas berapa lama? Selepas preview tu. Oh, selepas preview tu. Tak ingatlah berapa lama, tapi tak lama selepas tu filem tu dapat ditayangkan. Tapi di masa kena tahan tu pun kami, filem tu dah berpusing banyak tempat dah. Kami buat private preview lah. Dengan mana-mana kan. Yalah, untuk dapat untuk dapat dana. Kalau tidak macam mana setahun lebih kena tahan. Lama. Mana duit nak masuk kan untuk produksi lah. Maksudnya ditahan tu selepas tamat penggambaran sebelum ditayangkan tu kan, tak boleh tayangkan selama setahun. Ya. Okey. Dipanggil oleh menteri-menteri semua tu selepas berapa tempoh? Selama tu lah. Selama setahun tu. Lepas tahun tu baru panggil? Ya. Kenapa tak panggil awal kan? Tak tahu. Itu pun sebab dia orang tak nampak. Dia orang tak nampak orang filem ni. Orang luar, especially politician ni lah. Yalah. Dia orang tak akan nampak kita. Kalau pilihan raya adalah, insya-Allah dia orang akan panggil kita lah. Tapi selepas dan sebelum minta maaf lah. Minta maaf lah. Jadi mungkin pihak produksi pergi rayuan ke apa ke benda kan, baru dia dapat tengok lah. Okey, jadi bila ditayangkan, apa respon-respon daripada penonton yang abang pernah dengar lah time tu? Kebanyakan yang macam tu lah. Kenapa Dr. Ismail lebih outstanding? Oh, macam tu lah kebanyakannya lah. Saya tak salahkan dia orang. Saya tak salah. Bila kita letak seorang leading kat situ, dia harus lebih daripada yang lain. Betul. Sepatutnya kan. Normalnya lah. Jadi untuk cerita tu, Tun Dr. Ismail lebih garang, lebih energetik kan, lebih ke depan. Saya tak kisah kot. Saya faham kebanyakan orang yang bertanya tu adalah generasi yang tak kenal pun siapa Tun Razak tu. Betul. Tak tahu kepribadian macam mana. Tak tahu dia macam mana. Tun Razak adalah seorang pemimpin yang patut dihormati lah. Dia pernah di-offer lah, rumah dia pernah di-offer oleh kerajaan untuk buat swimming pool. Perdana Menteri buat swimming pool. Dia cakap tak payah. Kenapa nak buang duit? Kalau anak saya nak berenang, anak saya boleh pergi rumah Dr. Ismail. Rumah dia ada pool. Pasal Dr. Ismail, background dia businessman. Dia memang orang berduit. Dia dah keluar daripada politik, tapi Tun Razak panggil dia datang balik. Sebab untuk buat kerja tu lah. Betul. Okay. Untuk marah orang semua pasal dia tak buat. Jadi macam dia pergi melawat ke mana-mana Tun Razak ke luar negeri apa semua, dia tak pernah bawa Tun Raha, wife dia. Dia tak pernah. Dia cakap bawa balik. Dia nak pergi kerja. Bukan nak pergi bercuti. Pemimpin macam tu yang kita kena ada. Yang dah tak ada. Yang dah macam dah pupus kan. Dan benda pertama yang saya tanya Datin Paduka masa saya di offer, saya cakap, ini drama ke ni? Sebab cerita tu tak ada siapa tahu. Isu tu itu kelebihan Datin Paduka lah. Semua orang tahu cerita Tun Razak, dia yang bina Felda apa semua, dia MAS semua dia punya idea, tapi tak ada siapa pun tahu apa yang ditunjuk di dalam Tanda Putera. Benda kenapa saya tanya benda tu, ini drama ke apa ni, tulis balik ke apa. Saya tak boleh terima bila Tun Razak tu dia ada kanser tulang. Dia ada kanser tulang. Dia sorok dia punya kanser sampai ke minit-minit terakhir dia nak meninggal daripada isteri dia. Isteri dia tak tahu? Tak tahu. Sampai dia ke hospital di London baru Tun Raha tahu dia ada kanser. Dan benda tu pada saya macam tak logik ni.
Sebab kanser tulang dia akan lebam tau. Dia akan lebam ni. Tangan dia semua lebam apa semua kan. Tapi Dan Tun Raha tak tahu. Macam mana tu? Benda tu macam kurang logik lah masa mula-mula kan. Tapi pada saya, dahsyat ni manusia ni. Tapi memang in real lah pun macam tu. Ya, itu cerita sebenar. Dahsyat lah. Yang tahu hanya Dr. Ismail dengan doktor dia. Yang tahu dia ada penyakit tu. Sebab kenapa dia tak nak bocor walau kepada isteri, kita tahulah isteri kan, kadang-kadang jumpa member semua habis bocor segala-gala kan. Itu dia fikir. Mungkin. Jadi dia tak bagi tahu pun. Dia takut pasal masa tu masih zaman komunis. Jadi bila sejarah-sejarah sebelum tu satu dunia, bila dia punya pemimpin ada penyakit apa semua, masa tu banyak anasir dari luar senang masuk. Betul. Jadi Tun Razak dia jaga itu. Takut jadi peperangan. Ya betul. Masa tu lah komunis nak masuk kan. Komunis pasal tak ada orang yang nak order. Mungkin lah. Okay, jadi abang pernah cakapkan tadi yang abang memang tak tengok lakonan-lakonan abang lah. Tapi saya nak tanya juga persoalan ni. Okey. Hari ni, sampai sekarang ni, kalau abang tengok balik filem-filem yang abang lakonkan, apa perasaan abang? Tak puas. Oh, tak puas. Tak puas hati. Selain benda tak puas hati? Okey, saya bukan cakap saya tak tengok langsung lakonan saya. Saya mungkin akan tengok kalau saya seorang-seorang. Bila benda dah siap semua lah. Saya tak pernah puas hati dengan lakonan saya. Saya rasa kalau saya tengok boleh buat balik, mungkin saya boleh buat benda yang lain lah. Sebab lakonan yang mahal adalah lakonan yang ada lapisan, ada layer. Dia bukan surface benda tu kan. Betul. Mungkin masa tu saya penat. Jadi apa yang ada lah. Apa yang ada lah. Apa yang ada. Lepas tu director mungkin lepaskan kan. Dia nampak macam okey. Lepaskan. Tapi lumrah lah kalau kita tengok balik kan mesti betul, mesti tak puas hati kan. Tapi kalau diberi peluang untuk remake balik filem-filem yang abang pernah lakonkan, abang akan berlakon balik tak? Contoh remake tak kot. Pasal fizikal lah berubah. Tapi version ni lah version yang dah berubah lah. Tapi jalan cerita yang sama. Adakah abang akan buat balik? Tak kot. Tak kot. Abang tak percaya pada remake sangat lah. Tak percaya lah. Sebab susah untuk dapat yang sebenar. Remake takkan satu takkan dia punya value tu kan. Susah lah. Okay, bang. Macam saya nak tanya satu persoalan berkenaan dengan SIA. Di mana SIA ni memang kita kumpulkan balik filem-filem tempatan untuk penstreaman secara maya dan juga memberi akses kepada pengguna-pengguna lah, maksudnya untuk tengok balik filem-filem baik dari segi penonton yang nakkan hiburan, baik dari segi pelajar atau student untuk buat research, baik daripada segi penggiat-penggiat seni untuk dengan kaji balik filem-filem dulu sampai sekarang. Apa pendapat abang? Bagus, tapi kena kaji betul-betul. Kalau betul lah. Kalau tidak sia-sia. Pada saya nak cakap pasal kaji ni, sampai sekarang orang tak boleh pecahkan kenapa P.Ramlee masih relevan sampai sekarang. Sampai sekarang tak ada. Forum, saya ingat dah beribu forum pasal tu. Tak ada siapa. Kenapa kan? Pada saya orang-orang intelek dalam perfilman ni patutnya dah kupas benda tu. Betul. Sebab benda tu agak pelik. Kenapa orang yang menghasilkan filem 40-50 tahun dulu masih boleh ditonton sampai sekarang? Kenapa? Dan masih gelak ni. Jangan kata orang lah, saya sendiri dah tengok cerita P.Ramlee beribu kali kot. Setiap kali saya tengok, saya masih gelak. Apa formula dia ni? Tak dapat dipecahkan lagi. Tak dapat. Saya pun agak heran lah kenapa tak dikupas habis-habis kan. Tapi kalau kata macam untuk platform yang SIA wujudkan ni pula macam mana bang? Sangat bagus.
Satu, dia menambah platform untuk information, especially untuk mungkin generasi baru ada yang tak kenal P. mungkin, kan? Mungkin. Mungkin. Kita tak boleh salahkan dia. Macam saya mungkin kenal daripada P. Sebelum tu M. Amin punya kerja, S. Romaino, itu semua director lama yang bagus. Yang kerja dia orang saya tak tahu. Samalah. Macam dia orang ni mungkin tak tahu P. Dan tahu mungkin dia bermula dengan Datuk Yusof. Scope. Mungkin. Jadi bila ada platform macam ni, at least kita tahu salah silap ataupun dari mana filem kita bermula. Kan? Mula-mula mungkin dia tengok Datuk Rahim punya movie. Lepas tu dia nak tahu lagi. Makin dalam, makin ke belakang. Tapi platform ni pula dia harus bersama lah. Dia harus seiring. Sebab kalau kita nak ambil daripada belakang, kita kena sama-sama sekali. Kalau tidak yang nak menonton tak ada sumber. Lagi satu, arkib. Saya tak tahu arkib sebenarnya simpan apa. Saya tak tahu dia simpan apa sebenarnya. Sebab setahu saya benda-benda sejarah Malaysia ni pun dia tak simpan. Oh ya. Nak buat research sampai ke London, Amsterdam. Sana lagi banyak dia punya kita. Bahan kita. Cuma bila dia orang punya bahan, dia favor ke dia lah. Kata daripada sebelum merdeka, kenapa kita merdeka apa semua, atau 13 Mei. Dia punya version lain lah. Itu pandangan dia yang tulis. Jadi dah tak best. Kenapa kita tak simpan kita punya? Kita banyak mulut ke mulut je lah. Sampai bila? Lah. Sampai bila kan? Sampai bila? Tak ada. Nanti satu hari anak cucu kita nak rujuk. Apa 13 Mei? Apa 13 Mei? Katalah contoh kan. Tak jumpa dah lah. Betul. Bangunan pun habis dah. Bangunan sejarah semua habis dah. Macam dalam filem sendiri pun kita dapat tengok scene-scene yang berlakon dekat sekian-sekian kawasan. Macam tapak KCC sekarang kan ada dalam beberapa filem kan. Kalau kata kita sendiri pun dilahirkan selepas zaman tu, memang tak pernah tengok lah. Tengok lah. Tengok daripada filem lah. Orang cerita, inilah tapak KCC dulu, ni lumba kuda. Lumba kuda, betul. Macam ni lah rupa dia. Dalam filem ni. Okay. Itu bagi saya memang satu, aku pula bagi mendapat. Tapi saya pun setuju benda tu. Okey, cuma macam abang yang berlakon lebih 30 tahun lebih, pandangan dan juga nasihat abang lah untuk pelakon-pelakon yang dah pun berlakon ataupun pelakon-pelakon yang baru nak mencubakan diri dalam dunia lakonan. Benda ni payah sikit. Ramai yang degil bang. Bukan semua kan, tapi selalu jumpalah. Itu masalah dia. Macam mana kita nak orang pandang kita harus buat benda yang sama. Maksudnya kalau nak orang pandang serius kat kita harus serius dululah dengan apa yang kita buat. Tapi kalau kita sendiri pun sambil lewa, orang luar pun akan pandang kita macam tu. Jadi kalau nak masuk dalam bidang ni, buatlah betul-betul. Sebab ramai yang lain yang lebih serius daripada kamu kalau kamu tak serius. Betul. Jadi bagi peluang kat orang tu. Kan? Baguslah kalau ramai yang nak cebur diri dalam bidang ni. Cuma jangan berhenti belajar. Sedangkan saya yang dah 30 lebih tahun pun saya masih belajar. Sebab pelakon bukan hanya perlu tahu lakonan, tak. Kita harus tahu semua benda. Lampu, kamera. Ya. Saya pernah kalau pelakon filem, saya akan beri saya punya fokus saya kepada fokus pula sendiri. Saya takkan suruh orang ataupun stand in. Faham. Saya akan masuk sendiri sebab saya tahu macam mana saya nak bergerak. Jadi setiap kali saya buat macam tu, cameraman akan cakap, kau best. Ya. Terima kasih. Saya cakap minta maaf. Aku bukan buat untuk engkau. Aku buat untuk diri aku sendiri. Logik saya senang aja. Okey.
kita buang masa kita 5 minit untuk beri fokus pada cameraman dan fokus pula dia. Jadi fokus kita akan sharp sentiasa. Pasal dia orang akan marking kat mana kita nak berhenti. Okey. Saya nak tanya satu benda je. Ada tak dalam dunia ni director ataupun editor ambil soft focus untuk filem dia? Ada? Tak ada kan? Dia akan ambil yang sharp focus. Jadi bila saya buat macam tu, tak saya punya muka sharp macam ke. Jadi dia akan guna saya punya footage. Tak perlu rasa macam star sangat. Oh tak apa, stand in pergi buat. Sekejap lagi bila roll, lagi tak tahu ke laut ke mana tak tahu kan. Lepas tu takut buat kerja dia kali. buat lagi sekali. Betul. Dah Dia letih akan balik. Betul. Setuju juga. Baik buang masa 5 minit Ya, awal tak tadi. daripada Daripada kita kita nak minit. ulang Ya, skrip. betul. Saya setuju. Maksudnya biar kata apa sifat kita, maksudnya kita nak berlakon tu biar betul-betul kita bekerja sungguh-sungguh Ya, lah. bersungguh-sungguh lah. faham. Kalau kerja lain pun sama kan. Kalau kita tak bersungguh-sungguh kena buang. Kan? Betul. Tapi yang lain ni macam lembut sangat kan. Orang-orang macam tu tak dibuang, kadang-kadang diangkat lagi. Ya, Itu betul. masalah. Setuju. Ya. Dalam lakonan abang menerusi drama-drama pula yang berlatar belakangkan persilatan. Apa antara drama-drama yang abang pernah terlibat? Oh dulu ada satu masa abang banyak berlakon slot pendekar. Dalam tu ada macam-macam title lah. Dekat 3 tahun lebih juga buat benda tu je. Oh, tu je? Itu je. Bersilat. Bersilat je. Hati wajah. Hati wajah tu dah tengah dah. Sebelum tu pendekar kira purba lah. Semua tanjak apa semua lah. Okay. Title tak ingat lah. Tapi hati wajah tu ingat sebab ramai mengingatkan. Pasal ramai masih tunggu nak tengok balik sebenarnya. Dan cerita tu agak boom lah. Dulu tak ada media sosial. Kalau ada saya rasa tak tahu nak jadi apa lah cerita tu kan. Nak viral nak mampus tu. Betul. Sebab sampai sekarang orang Sabah Sarawak tak panggil saya Rusdi Ramli. Dia orang tak panggil saya Rusdi Ramli. Dia panggil apa? Dia orang panggil nama karakter tu dalam cerita Hati Wajah tu, Syahdan. Oh. Sampai sekarang. Jadi kalau saya jalan, orang panggil Syahdan. Saya tahu dia mesti tak Sabah Sarawak. Oh. Saya tahu dah. Macam tu sampai sekarang. Oh. Kira dahsyat juga karakter, Ya, yang karakter abang tu bawa dahsyat. tu. Memang dahsyat. Yelah saya Faizal Husin masa tu kan. Tapi bila bercakap berkenaan dengan drama-drama yang berkaitan dengan pendekar ni semua kan, terang-terang nak kena tahu bersilat. Memang abang daripada kecil memang bersilat lah. Tak ada. Langsung tak ada? Saya tak ada basic silat langsung. Tak pernah belajar langsung? Tak pernah. Saya tak pernah. Tapi dalam... Cuma saya minat tengok orang bersilat ni daripada saya kecil. Dulu filem-filem hitam putih ni banyak juga yang cerita silat-silat ni. Betul. Jadi mungkinlah saya tiru kat situ je kot. Mungkinlah. Lagi satu masa saya berlakon cerita Merdeka tu, kami ada koreografer. Cuma koreografer tu daripada Hong Kong. Jadi macam dia punya bunga apa semua tu, itu kena pandai-pandai sendirilah. Dan dalam masa syuting tu ada juga pesilat negara apa semua. Jadi belajar dengan dia orang je lah. Maksudnya memang tak ada sebelum tu pergi kelas silat ke? Tak ada. Langsung Kami tak ada? tak ada. Cuma dekat set tu dia akan tunjuk buah apa semua. Okey, buat. Okey, jalan. Jalan terus. Sampai sekarang abang tak Sampai masuk kelas sekarang. silat? Ya. Kalau nak tahu ramai yang macam tu. Kami panggil itu semua silat wayang. Silat wayang. Silat wayang. Dia memang ada istilah tu, silat wayang. Bersilat dalam wayang je. Ramai yang macam tu sebenarnya. Tapi macam kita sebelum shoot tadi abang ada pernah cerita tadi. Maksudnya kalau kecil-kecil dulu ada je drama-drama ataupun filem yang berkaitan dengan silat, kalau kata abang tertidur pun abang minta arwah bapak. Ya, betul. Share sikit abang tu. Saya suka tengok cerita silat ni. Jadi kadang-kadang tertidur kan. Dulu dalam pukul berapa cerita Melayu dia orang panggil lebih kurang dalam pukul 10 9 macam tu kan. Jadi saya pesan dengan bapak saya siap. Dah tahu lah nak tengok cerita apa kan. Apa akan keluar. Saya pesan siap. Nanti kalau cerita ni start nanti kejut. Memang bapak saya kejut. Memang kejut. Kalau bapak saya adalah manusia yang
Dia nak anak dia bukan jadi doktor. Dia nak anak dia jadi orang filem. Oh. Arwah bapak saya. Oh. Sama dia jadi orang filem ataupun musician. Oh. Bapak saya, arwah bapak saya pernah cakap dengan saya, tak minat belajar ke? Dia cakap. Saya diam lah, takkan nak cakap tak kan. Tak minat dah. Pergi belajar muzik. Macam tu? Arwah bapak saya. Sporting. Tak tahulah, dia darah kan. Kalau nak ikutkan saya, kalau orang cakap daging, darah daging, ni memang darah daging. Saya dilahir, dibesar dengan duit itu saja. Duit wayang. Duit wayang je. Ya. Mak dan bapak. Bapak saya walaupun di belakang tabir, dia pernah jadi reporter apa semua. Dia antara distributor filem-filem Indonesia ke Malaysia dulu. Cerita-cerita Rano Karno, kalau tahulah pelakon-pelakon. Roy Martin, zaman-zaman tu lah kan. Memang dia yang bawa ke sini. Jadi saya itulah darah daging yang betul Saya Faizal Hussein, kalau orang nak cakap darah daging, memang kita orang darah daging. Tak ada duit hasil dari lain. Memang duit filem, duit seni. Okey, jadi persoalan seterusnya, adakah abang menjaga eksklusiviti abang sebagai seorang pelakon? Dan abang takkan buat benda lain? Maksudnya abang nak jadi pengacara ke, nak buat review produk makan ke? Tak. Saya pernah buat pengacara. Kena hentam 2 minggu. Saya tak ada bakat jadi pengacara. Pasal saya tak, kalau di luar lain mungkin pandai mengapu kan, tapi bila ada kamera dia jadi macam dia jadi pelik kan. Dia jadi pelik. Jadi itu bukan saya lah. Memang abang akan jagalah, maksudnya abang as a pelakon, maksudnya buat dalam circle yang itu sajalah. Buat masa ni directing apa semua itulah. Review tak nak buat review. Saya tak pandai bercakap sebenarnya. Tadi bercakap daripada yang ini benda yang pernah lalu. Ni benda sampai jap lagi daripada boleh jual, langsung orang tak beli. Takut itu kan. Betul juga. Takut mendatangkan negatif. Mudarat. Mudarat tu yang lebih tepat. Okay bang, terima kasih banyak sebab bersama dengan kami dalam Ruang Temu, dan terima kasih banyak juga kerana telah mewarnai industri filem negara. Terima kasih sama-sama.